Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 Oktober 2024 bersama saya, Saif Akmal. SPRM sedang mempertimbangkan untuk memanggil bekas Menteri Pendidikan Mahathir Khalid bagi membantu siasatan Satu Bestarinet. Kes Satu Bestarinet membabitkan sebuah syarikat yang dilantik oleh kementerian untuk menyediakan perkhidmatan jalur lebar kepada 8,000 sekolah didakwa membuat tuntutan palsu. Menurut sumber yang rapat dengan siasatan itu, nama Mahathir adalah antara dalam senarai penyiasat selain bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jelas sumber itu, siasatan tidak hanya tertumpu kepada Muhyiddin kerana Mahathir juga pernah menjadi Menteri Pendidikan selepas Presiden Bersatu itu dipecat dan dia meneruskan projek tersebut. SPRM baru-baru ini menyiasat projek One Bestarinet yang dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan kepada YTL Communications sendirian berhad pada 2011 atas dakwaan pembayaran untuk tuntutan palsu. Program RM4.47 bilion itu yang dianugerahkan melalui tender terbuka, bertujuan melengkapkan lebih 10,000 sekolah di seluruh negara dengan perkhidmatan jalur lebar. Muhyiddin adalah Menteri Pendidikan ketika itu di bawah pentadbiran Najib Razak. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki ketika dihubungi berkata, dia tidak menolak kemungkinan pihaknya akan memanggil Mahathir dan Muhyiddin untuk merekodkan kenyataan mereka berhubung kes itu. Ditanya maklumat terkini kes tersebut, Azam berkata sehingga minggu lalu SPRM telah merekodkan keterangan sekurang-kurangnya 30 saksi termasuk pegawai Kementerian Pendidikan, kaki tangan syarikat dan lain-lain. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puat Zahra Kashi bersependapat dengan Timbalan Setiausaha Agung DAP Liu Chin Tong bahawa PRU16 adalah medan sebenar untuk kerajaan perpaduan. Puat berkata menteri dan kerajaan harus membuktikan kepada rakyat bahawa mereka berprestasi tinggi dan tiada formula karut yang akan menjadi bahan jenaka. Puat juga mengulangi komitmen UMNO dalam memperjuangkan kebebasan bekas Presidennya Najib Razak. Walaupun Puat tidak menyebut nama Rafizi Ramli, istilah formula jelas merujuk kepada timbalan Presiden PKR itu, yang pernah dinobatkannya sebagai Raja Formula bersama bekas Ahli Parlimen DAP, Tony Puar. Mengulas lanjut mengenai PRU akan datang, Puat berkata ia akan menentukan sama ada gabungan PH yang diterajui oleh Anwar Ibrahim akan terus berkuasa atau diturunkan sebagai kerajaan sepenggal. Kata Puat, jika momentum PRK Mahkota dapat dikekalkan dan terus diperbaiki, tidak mustahil kerajaan perpaduan akan menang besar pada PRU 16 kelak. Sebelum ini, Liu, yang menyebut PRU akan datang sebagai ujian sebenar kepada kerajaan berkata, usaha mesti dilakukan untuk meyakinkan rakyat negara ini bahawa ahli dan penyokong DAP mahu bersama-sama membina negara demi generasi akan datang. Pada Perhimpunan Agung Tahunan UMNO Ogos lalu, Setiausaha Agungnya, Ashraf Wajdi Dusuki berikrar bahawa usaha untuk membebaskan Najib dari penjara akan diteruskan. Najib telah menjalani hukuman penjara 6 tahun sejak 2022 berikutan sabitannya dalam kes SRC International. Berita seterusnya, Lawyers for Liberty LFL mengecam tindakan pihak berkuasa menyoal siasat bekas ahli MKT UMNO Isham Jalil berhubung hantaran Facebook yang mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyaman Bloomberg. Pengarah LFL Zaid Malik berkata, siasatan terhadap Isham tanda kejatuhan kerajaan Madani, pimpinan Anwar yang didakwanya sebagai pemerintahan diktator. Zaid dalam satu kenyataan mempersoal mengapa polis menyiasat Isham yang hanya memberi komen berdasarkan laporan Bloomberg kerana ia merupakan isu kepentingan awam. Katanya, dakwaan dalam laporan Bloomberg itu tidak boleh disangkal tanpa siasatan, dan individu yang memberi komen berdasarkan artikel itu tidak patut dilayan seperti penjenayah. Semalam, Isham disoal siasat oleh polis kerana menggesa Anwar menyaman Bloomberg berhubung laporan yang mendakwa Anwar mengarahkan SPRM tidak menyiasat bekas setiausaha politiknya Farhash Wafaar Salvador. Laporan memetik sumber itu berkata, ia berhubung pembelian saham dalam Tek Padu Berhad yang terlibat dalam pembangunan sistem imigresen bernilai RM1 bilion. Zaid turut mendakwa perkara itu menepati ciri-ciri kediktatoran apabila tindak balas pertama terhadap dakwaan rasuah dan salah guna kuasa dengan memulakan siasatan jenayah terhadap pengkritik kerajaan.
Justru Zaid menggesa Putrajaya segera menghentikan siasatan jenayah terhadap Isham serta memastikan tiada orang lain disiasat kerana membincangkan laporan Bloomberg atau sebarang kritikan terhadap kepimpinan politik negara. Sementara itu, polis akan memanggil wakil media antarabangsa, Bloomberg, untuk siasatan terhadap dakwaan campur tangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam siasatan SPRM. Ketua Polis Kuala Lumpur, Rusdi Muhammad Isa berkata laporan kes itu dibuat SPRM susulan kenyataan Isham Jalil di media sosial. Memetik laporan Sinar Harian, Rusdi berkata setakat ini pihaknya telah mengambil keterangan dari dua pihak iaitu SPRM yang juga pengadu dan Isham, manakala keterangan beberapa individu dari Bloomberg akan diambil dalam masa terdekat. Sementara itu, polis dituntut menjelaskan mengapa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak disiasat atas dakwaan salah guna kuasa. Ia susulan laporan polis berkaitan dakwaan campur tangan politik dalam siasatan SPRM. Justru peguam yang mewakili bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, Rajesh Nagarajan dan Sasi Prithviraj Singh mempersoal sama ada Perdana Menteri lebih tinggi dari undang-undang. Peguam yang juga mewakili isteri Daim, Naimah Khalid, berkata siasatan dibuat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia berkaitan kesalahan salah guna rangkaian perkhidmatan. Rajesh dan Sasi Prithviraj juga berkata, laporan turut disiasat bawah Seksyen 505(b) Kanun Kesesaan berkaitan kesalahan menyebabkan kegentaran awam. Sebelum ini, Naimah berkata artikel Bloomberg pada 26 September menunjukkan mereka yang disiasat berkaitan dengan kes tidak patuh arahan mendedahkan aset tidak bersalah. Laporan dari media perniagaan terkemuka tersebut memetik sumber yang mendakwa Anwar mengarahkan SPRM menyiasat Daim dan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad serta anak-anak Mahathir. Sumber yang sama juga mendakwa pada Mac lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki atas arahan Anwar mengarahkan pegawai-pegawainya tidak menyiasat pembelian saham oleh bekas setiausaha politik Anwar, Farhash Wafar Salvador. Pejabat Perdana Menteri dan SPRM menafikan dakwaan tersebut. Dalam perkembangan lain, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh bertegas menegakkan pendiriannya sebelum ini yang dilihat setengah pihak sebagai kontroversi. Dalam satu hantaran di Facebook, Akmal berkata, jika takut diusik, jangan sesekali mengusik pihaknya dahulu. Meneruskan catatannya itu, Akmal memberi peringatan bahawa pihaknya tidak akan diam membisu jika terdapat mana-mana pihak mengusik mereka. Walaupun tidak menyebut secara langsung, namun dipercayai Akmal merujuk kepada teguran Presidennya Ahmad Zahid Hamidi semalam. Semalam Zahid berkata dia enggan memanjangkan ketegangan antara pemimpin parti-parti kerajaan. Tegas Zahid, PH tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO manakala pemimpin UMNO pula diminta menghentikan serangan. Kenyataan Nur Jazlan atau kenyataan Dr. Akmal itu adalah kenyataan peribadi. Selagi Presiden parti atau ketua parti tidak mengeluarkan sebarang kenyataan itu adalah berbentuk peribadi. Tidak perlu minta maaf, jangan usik rakan-rakan komponen di dalam parti-parti kerajaan perpaduan. Kita harus menghormati antara satu sama lain. Yang penting, kita mesti mengekalkan keadaan dan situasi perpaduan kerajaan sekarang ini. Jangan timbulkan sebarang masalah. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Sekiranya bekalan itu kembali pulih dan stabil. Menterinya Muhammad Sabu berkata, langkah menamatkan subsidi berkenaan wajar dipertimbangkan berdasarkan kejayaan penamatan subsidi ayam yang memberi penjimatan RM100 juta sebulan. Saya berpandangan sudah tiba masanya Kementerian ini mengkaji semula pemberian subsidi telur ayam bagi grade A, B dan C. Sekiranya bekalan telur tersebut telah kembali pulih dan stabil, adalah wajar kerajaan mempertimbangkan agar subsidi telur ini ditamatkan dan penjimatan itu dapat dimanfaatkan untuk membangunkan sektor agro makanan yang lain yang lebih mendesak. Menurut Muhammad, negara telah membelanjakan lebih 3 bilion ringgit sejak Februari 2022 untuk subsidi ayam dan telur, sebelum kerajaan melaksanakan penamatan subsidi ayam pada 1 November 2023 dan menyaksikan bekalan serta harga ayam semakin stabil hingga kini. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menggesa supaya kegiatan kumpulan GISB Holdings sendirian berhad
GISBH, diperangi habis-habisan kerana ia menyimpang daripada ajaran dan akidah Islam. Menteri Besar Perak Saarani Mohamad berkata, gesaan itu dibuat selepas laporan lengkap yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Perak, JAIPK, telah diteliti. Sementara itu, bekas pembantu penyelidik Anwar Ibrahim, Mohamed Yusof Router sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Kuala Lumpur atas pertuduhan memiliki senjata api tiruan bulan lalu. Yusof bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan yang dikemukakan di hadapan Magistrate S. Mageswari. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memiliki 2 pucuk pistol tiruan di tepi jalan berhampiran kondominium Sanada Kiara pada jam 9.25 pagi, 6 September lalu. Pada 12 September lalu, dia didakwa atas kesalahan mengedar 305 gram ganjar dan jika sabit kesalahan dia berdepan hukuman maksimum penjara seumur hidup dan 12 sebatan. Pada 2021, Yusof memulakan tindakan sivil berhubung dakwaan Anwar menyerangnya secara seksual di Pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.